cara bercakap saya, gaya bercakap saya nanti akan kurang dikenali kerana kan kita tak nampak face to face, jadi saya tak boleh nampak reaction muka rakan-rakan. Minta kerjasama semua, boleh tak kita mutekan speaker yang lain, kita biar bagi ruang pada penceramah kita. Dah. Alhamdulillah. Okay, so saya sambung balik. Okay, tak apa. Saya Syamshuritawati binti Sharif. Saya suka dikenali untuk rakan-rakan hari ini sebagai penulis dan penceramah. Okay, so jika ada sebarang soalan yang hendak ditanya, teruskan tanya dekat chat tu nanti. InsyaAllah kalau saya tak sempat jawab di sini, saya akan jawab kemudian dalam Telegram web. Okay, saya ada create satu Telegram web untuk sementara waktu untuk sesi soal jawab. Saya akan jawab setakat apa yang pengalaman saya lah. Okay, so saya tidaklah terlalu banyak menulis buku, saya cuma ada 3 book chapter dan juga 2 buku terbit sendiri. Jadi kalau ikutkan tajuk kita, mudahnya menulis buku, jadi saya memberi cara mudah lah, cara payah ada kan. Okay, so saya bagi sekarang ni yang cara mudah, yang memang semua orang boleh hasilkan buku, cuma either kita nak bergerak atau tak bergerak. Sebab menulis buku ni memerlukan time management dan komitmen, juga disiplin. Okay, dan juga dia tidak memberi orang kata apa, impact yang sangat besar kalau dari segi KPI. Maaf saya cakap sebab kita kan di kalangan tenaga pengajar, mau tak mau kita akan ada juga influence of KPI. Impact dia tidak besar, tetapi itu terpulang kepada rakan-rakan untuk ada keseimbangan di dalam kita punya penerbitan. Okay, supaya kita setiap komponen kita ada, supaya kata seorang profesor ni kepada saya ketika ingin mohon kenaikan pangkat, kata dia seorang pensyarah untuk dinaikkan pangkat, dia kata mestilah seorang yang versatile, yang orang kata apa, pergi ke kiri boleh, ke hulu boleh, ke hilir pun boleh. Jadi itu terpulang. Kemudian apabila saya menulis buku, dia jadi satu habit, keseronokan. Bila keseronokan, itulah yang saya akan kongsi hari ini. So saya minta maaf untuk pertama sekali tadi mungkin terganggu sedikit daripada rakan-rakan kita, biasalah kan. Okay, dan saya minta maaf, yang paling penting adalah jika saya menggunakan salutation yang salah kepada rakan-rakan kerana saya maaf tak kenal semua orang. Okay, dan kadang-kadang yang details ni dekat nama pun kita ada setengah orang tak berminat pun nak tulis salutation kan. Jadi saya anggap rakan-rakan ni sebagai rakan-rakan saya lah yang jumpa hoha-hoha saya, sebabnya saya ni tak berapa nak proper sangat, lot sikit. Okay. Alright, so kita terus kepada agenda kita sebab kita cuma ada 1 jam saja. Okay, saya bermula dengan bagaimana untuk saya bermula langkah bagi kali pertama. Alright, so kepada yang dah ada buku tak apa, mereka dah tahu langkah yang pertama. Ini saya assume semua orang tak ada buku lah ni, ataupun semua orang nak share pula dengan rakan-rakan lain yang belum ada buku. Okay, so bagaimana untuk bermula langkah untuk kali pertama? Saya letakkan kopi kat situ sebab semua orang tak dapat minum kopi kan. Jadi minumlah apple ada sebiji, nak jaga diet lah kononnya. Alright, so langkah next. Okay, yang pertama sebenarnya walaupun secara hakikatnya kita tak sedar, kita perlu tentukan either kita nak pergi kepada penerbit atau kita terbit sendiri. Saya birukan terbit sendiri sebab itu adalah antara kaedah saya jugalah. So saya pun ada buat workshop sikit, main-main Telegram, terbit sendiri. Okay, so pergi kepada penerbit, ada 2 pilihan, sama ada kita nak pergi kepada penerbit universiti yang di bawah MAPIM, okay, majlis dia punya groups of penerbit universiti lah, UUM Press, UNIMEP, UITM Press, okay, sebagainya, ataupun penerbit bukan universiti. Okay, penerbit bukan universiti ni banyaklah, Telaga Biru, Telaga Hijau, okay, PSS, PTS lah apalah, cuba kita tengok kat rak-rak buku, ada Karangcraft dan sebagainya, itu penerbit bukan universiti, tapi dia ada satu syarikat penerbitan yang akan bantu untuk terbitkan buku kita. Alright, so sampai di situ kalau ada siapa-siapa nak tanya dulu ke, saya nak saja santai-santai, yang mana saya akan open untuk soalan. Tapi yang berkaitan dengan slide lah, jangan off topic, nanti dia jadi lama, drag the time. Okay, saya buka untuk
rakan-rakan tanya soalan tentang ini dulu slide ni. Jika ada ingin bertanya. Jika tak ada, saya proceed. Okey, tak ada. Semua faham. Okey. Bagus anak-anak murid saya hari ni. Okey, so langkah dalam penerbitan buku, ini ada 7 perkara penting yang kita perlu tahu. Tetapi kalau kita memilih untuk penerbitan yang tadi penerbit, kita tak perlu fikir pun step yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Tak perlu. Kita hanya perlu siapkan buku, bagi kepada penerbit, nanti penerbit yang fikirkan proofread, penerbit yang akan buat pilot test dan sebagainya, dan penerbit yang akan buat semua-semua proses yang lain sehingga penentuan harga. Kita tak boleh masuk campur hal itu. So semuanya di penerbit, okay? Kita hanya menyiapkan manuskrip dan menyerahkan kepada penerbit. Itu langkah dalam penerbitan buku. Tetapi jika kita memilih untuk terbit sendiri, maksudnya semua di atas batu jemala patik, okay? So semuanya di atas kita punya responsibility, kita lah perlu proofread, kita perlu pilot test, kita perlu buat penambahbaikan manuskrip, kita perlu formatting layout muka depan, mohon ISBN yang percuma itu, okey, penetapan harga, itu antara benda yang perlu diambil tahulah. Okey, so itu langkah dalam penerbitan buku. Alright, so ada soalan yang nak tanya? Tak ada. Ada? Tak ada ataupun dia delay sedikit? Okey, so saya teruskan. Kita tajuk. Okey, so kenapa perlu terbit buku? Okey, perlukan ISBN. ISBN tu dia berumpama seperti tiada surat beranak lah. Kalau tiada ISBN bermaksud tak ada surat beranak, tak ada copyright. Kita buat nota teruk-teruk, insert objek teruk-teruk kan, kita guna Microsoft Word, guna objek, siapa yang matematik statistik tu, kita guna formula, kita tulis formula, kita cari gambar, kita letakkan, ada yang rajin buat kartun, kita tulis letak kartun. Tapi tak ada copyright apa-apa. Orang lain boleh ambil dan buat buku tu, dia dapat dulu. So jadi rugilah kan. Okay, so nanti saya akan kongsikan cara yang paling mudah untuk tulis buku. Okay, jadi jangan biarkan usaha kita dan kita panggil nota-nota kita yang berkurun dalam komputer kita yang berlambak-lambak tu, okay, biarkan senyap begitu saja tanpa diterbit. Okay, so next. Okay, idea untuk saya hasilkan buku pertama. Apa? Macam mana nak generate the idea? Okay, so susah sangat, rasa susah buku ni. Jangan tengok buku contoh yang susah. Cari buku yang mudah-mudah. Okay, contohnya, alright. Macam saya, alright, okay, bidang, nampak ke? Saya tak nampak lah di sini. Tajul, okay ke? Nampak ke? Analisis regresi. Okay, sebagai contoh saya ada analisis regresi di sini. Ini antara buku yang saya suka baca. Jadi saya rasa saya faham dengan mudah. Jadi inilah buku yang akan jadi saya punya pandu arah hala tuju saya menulis. So kita untuk menulis tesis, kita perlu baca tesis. Untuk menulis artikel, kita perlu baca artikel. Dan of course, untuk menulis buku, kita kena baca buku lah. Baru kita tahu lenggok cara bahasanya, gaya bahasa, gaya persembahan menulis buku. Okay, so jadi oleh kerana untuk kita faham lenggok dan gaya bahasa, maka eloklah kita gunakan bidang kepakaran kita untuk tulis buku. Contoh macam saya, bidang kepakaran statistik. Jadi saya tulislah semua buku-buku dalam bidang statistik. Okay, ataupun bidang kerjaya, saya nak tulis tentang kerjaya pensyarah, and then macam mana penerbitan, macam mana tentang PhD, as long as related to bidang kerjaya saya. Okay, maaf. Okay, as long as related to bidang kerjaya pun boleh kita tulis. Okay, untuk menulis buku ni sebenarnya dia lebih bebas daripada menulis artikel. Dia something like itulah jiwa kita, karya kita, naskah kita yang kita ingin bukukan. So walau bagaimanapun kita kena fikirkan juga mesti ada sasaran pembacanya lah. Kan, tak bolehlah tulis syok sendiri. Boleh juga kalau nak, tak salah, boleh dapat ISBN pun. Okay, and then yang ketiga mungkin rutin harian kita. Macam orang yang suka buat Facebook, kisah hidup dia ke, pengalaman hidup dia ke, diari kehidupan dia seharian ke. Kalau dia seorang yang influencer, orang akan beli. Okay, kalau kita tengok beberapa influencer yang ada, orang akan beli je buku dia. Kalau kita baca, macam ni buku, kan kita suka nak pelekeh orang kan. Macam ni je buku tapi kita tak tulis. Right. So, and then yang keempat,
hobi dan kegemaran. Tak semestinya kita hanya perlu menulis buku akademik. Alright, saya tak bercakap tentang point lah untuk kenaikan pangkat, itu saya tak sentuh. Saya cerita as overall buku apa yang kita boleh tulis. Hobi dan kegemaran. Mungkin ada rakan-rakan suka tanam cili, cerita pasal tanam cili. Ada rakan-rakan suka cerita pasal dekor rumah, cerita pasal dekor rumah. Alang-alang tulis kat Facebook banyak-banyak, upload banyak-banyak gambar, masukkan dalam buku. And then jual buku tersebut. Walaupun RM1, why not kan? Daripada dia duduk terperam saja dalam Facebook tu, rugilah. Rugi masa kita yang tidak berbayar apa-apa. Okay. And then yang kelima, topik yang diminati bakal pembeli. So maksudnya kita menulis kerana pembeli mahukan kita menulis. For example, ada orang pergi travel sesuatu tempat hanya untuk dia menulis buku. Okay. Dia balik, dia jual buku, so duit buku tu lah cover balik kos-kos travel dia tadi. Okay, so dia rasa tempat-tempat yang rare yang dia rasa dia nak pergi menjelajah, dia pergi jelajah and then dia cerita all the experience dekat sana. Mata wangnya, ialah travel kan, travelog. Okay. So terpulang yang tu, topik yang diminati bakal pembeli. Ataupun kalau orang yang nak minati bakal pembeli, dia rasa pembeli suka pasal statistik, dia ceritalah pasal statistik. Tapi saya rasa kalau statistik orang gerun lari kot kan. So dalam masa yang sama kita perlu fikirkan juga tentang sasaran pembaca lah. Walaupun dalam kita menulis ni is about our karya, our jiwa. Okay, so ada soalan nak tanya ke nak tunggu nanti tak sabar-sabar ataupun terkejut tak berani ataupun saya bercerita tak sampai apa yang di-expect. Okay, right, so tak apa. Okay, teruskan next slide. Alright, so tunggu buku yang bagaimanakah yang kita nak hasilkan. Alright, itu yang penting juga. So dia ada banyak faktor yang perlu kita fikirkan. Topiknya apa, bagaimanakah buku yang kita nak hasilkan. Dia ada 4. Alright, ada 4. Yang pertama, adakah kita nak buku tu untuk simpanan peribadi? Kita suka nak buat poem ke anak kita, kita suka nak buat pantun walaupun pantun tu tak sedap, tak ada nilai komersial. Kita nak buat apa? Tulis lagu, tulis resepi, apa saja. As long as kita suka buku kita, suka hati kita, itu dipanggil buku untuk simpanan peribadi. Hanya kita boleh cetak 1 naskah saja pun boleh. Alright, so dia di bawah terbit sendirilah, bukan di bawah penerbit. Di bawah penerbit of course lah mereka macam jurnal juga. Okay, penerbitan jurnal dia ada tema-tema tertentu. Macam kita pergi conference ada tema-tema tertentu. So penerbit pun sama, penerbit dia ada tema-tema tertentu yang dia mahukan. Okay, kalau buku agama dia ada penerbit popular dalam bidang agama. So senang nak pasarkan nanti pun. Orang pergi cari buku pun tak jadi out of topic kan. Macam kita nak tulis pasal contoh currency exchange rate. Pergi hantar dalam journal education. Of course lah kena reject. Kan tak kena pada tempatnya. Jadi penerbit ni kita kena buat homework sikit. Penerbit ni macam mana kaedah dia. Jadi kena bacalah buku daripada penerbit tersebut. Kita tengok style dia, gaya bahasa yang dia suka. Ada penerbit yang sangat lenient, ada penerbit yang menjaga kredibiliti dia lagi. Bukanlah kita kata yang baru-baru ni tak menjaga kredibiliti, tetapi macam jurnal lah, dia ada Scopus, Q1, Q2, Q3, Q4. Walaupun dalam masa yang sama dia menjaga turn in kan, plagiarism dia jaga, tetapi cuma level dia Q1, Q3, macam itulah. Sama juga dengan penerbit buku. So buku untuk simpanan peribadi ni kalau saya terbitkan dengan bawah kita sendirilah, terbit sendiri. Terbit sendiri maksudnya kita terbitkan di bawah nama kita tanpa perlu ada apa-apa syarikat, tanpa perlu daftar syarikat. Okay. So mungkin kita nak buat something like kita panggil apa ya, motivation kepada anak-anak. Kita ada 1 buku, suami kita ada 1 buku, okay, abangnya ada 1 buku, kakaknya ada 1 buku. Mungkin anak-anak punya experience mewarna, kita kutip daripada darjah 1, darjah 2 sampai dia tingkatan 5. So all the collection dia mewarna, kita simpan and then kita bukukan cantik-cantik, ikut flow yang patut dibuat, simpan dekat rak. Jadi mungkin itu jadi some motivation kepada adik-adik dan anak cucu kita. Okay, terpulang yang tu. Alright, yang kedua, buku untuk bahan pengajaran. Inilah antara yang terdekat dengan kita sebagai tenaga pengajar. Buku untuk bahan pengajaran ni sangat mudah nak tulis. Antara kita nak tulis atau kita tak nak tulis atau kita drag masa untuk menulis. Tapi sebenarnya kita dah tulis pun. Kita dah ada PowerPoint slide kan? Kita dah memang ada
Kecuali memang kita buta-buta tahun pertama, tahun kedua pengajaran memang zero knowledge, itu memang kita adalah. Tapi kalau kita dah 10 tahun mengajar, kadang-kadang slide tu duduk je kat situ tapi kita mengajar pang, kita boleh je. InsyaAllah boleh kan. Tapi cuma kita tak bukukan sebab kita rasa tak sempat. Okay. Dan yang ketiga, buku untuk CV. CV ni kurikulum vitae kita lah. Kurikulum vitae kita ni tak larilah daripada memperkatakan tentang kenaikan pangkat dan bidang kepakaran kita. Kalau saya orang statistik, kalau boleh, of course lah nanti orang yang menilai akan lihat semua paper-paper tadi, mestilah ada contribution kepada bidang statistik. Kalau anda bidang management, mesti ada contribution kepada bidang management. Jadi orang tengok kita punya CV tu nampak tertib, elok, akan molek, nampaklah dia tu daripada bidangnya. Itulah. Jadi kalau yang buku-buku tak layak nak jadikan CV, itu masuklah buku terbit sendiri, maka pilihlah yang keempat, buku untuk menjana pendapatan kedua. Okey. So buku untuk menjana pendapatan kedua ni taklah banyak sangat, tetapi tak mustahil boleh dapat banyak. Okey. So itu antara yang perlu decide. Tadi yang pertama decide untuk terbitkan sendiri atau terbit melalui penerbit. Jika melalui penerbit ada dua cabang, bawah universiti atau bawah penerbit biasa. Okay. And then kena pilih pula, aku nak buku yang bagaimana? Buku untuk simpanan peribadi, buku untuk bahan pengajaran, buku untuk CV atau buku untuk menjana pendapatan kedua. Yang mana satu? Sebab 1, 2, 3, 4 ni juga yang menentukan kita untuk terbit sendiri atau untuk di bawah penerbit. Bagi kategori yang ketiga, saya cadangkan di bawah penerbit universiti kalau jika kita bekerja di bawah universiti, politeknik, college community. Maksudnya kalau kita tenaga pengajar, pergilah kepada penerbit universiti. Penerbit universiti taklah leceh sangat, tetapi cuma dia ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu kita pilih. Ialah kita masuk kandang kambing, kita kena jadi kambing lah. Kita masuk kandang lembu, kita kena jadi lembu lah. Tapi jangan, itu analogi, taklah saya suruh jadi lembu. Okay, so saya bergurau sikit. Okay, and then seterusnya Dr. Dajjal, bagaimanakah menghasilkan buku dengan cara mudah? Yang perkataan mudah ni yang susah sebenarnya nak sebut. Takut-takut sekali lagi tak capai betul ke mudah? Ke tipu saja? Ke saja nak show off sebab nak buat marketing? Kan? Okay, untuk kali pertama ya. Okay, yang pertama adalah next. Guna nota pengajaran sedia ada. Ambil dalam PowerPoint slide tu, convert dia dalam Word, setting bagi A4, double spacing atau 1/2 and 0.5 spacing, tulis tulisan New Roman ke Arial 12-11 tu, standard macam kita buat nota biasa, macam kita buat thesis, macam kita buat laporan teknikal, macam kita buat research paper tu, dah siaplah buku kita. Apa yang ada dalam PowerPoint tu dengan syarat PowerPoint tu mestilah apa yang kita tulis dalam kita punya our own lenggok bahasa, our own orang kata apa, tak tiru orang lah, tak ada plagiarism. So kalau kata kita ambil gambar daripada mana-mana source, nyatakan sumbernya. Macam konsep kita tulis thesis lah. As long as kita memberi orang kata apa, some respect to the original author, tak ada masalah. Okay, so nota pengajaran mungkin kita rasa macam alah lecehnya, tak apa. Keluarkan dulu dalam bentuk e-books. Okay, keluarkan dulu dalam bentuk e-books. Buat dulu 2-3 chapter pertama, satu e-books. Chapter 4, 5, 6, satu lagi e-books. Nanti saya akan cerita benda tu. So kita buat beberapa e-books, all the combination e-books kita rasa dah convenience, kita rasa dah serasi, kita rasa dah aku ni tak teruk sangat, ada juga marketingnya, okay, adalah juga kontennya, adalah juga aku punya hasilnya. Kita develop dulu self confidence, baru dia akan motivate kita. Tambah-tambah dia akan motivate bila kita nampak ada juga income tersepak di tepi kiri dan kanan. Dia bila nampak duit, dang rajinlah nak buat tulis buku. Dia some motivation daripada duit ni. Memang kalau saya ikutkan, saya akan kata, okay, kita menulis buku untuk apa? Untuk meninggalkan legacy kepada anak-anak
bangsa kita, untuk meninggalkan legasi kepada anak-anak kita sendiri yang dekat rumah tu, supaya dia nampak mak aku ni, oh macam ni hasil kerja dia, arwah mak aku gini, kan, sebut arwah sedih lah pula, rasa macam dekat, macam itulah, supaya adalah something yang anak kita boleh ingat tentang kita, tentang apa yang kita duduk ajar-ajar anak murid ramai, tapi buku tak ada, rugilah. Walaupun dengan hanya PowerPoint, tukar kepada Word, and then setting supaya nampak kemas, tak tu sediakan muka hadapan buku, guna canva.com. Okay, canva.com ada untuk buat buku, dia ada template dah. Gunalah dulu yang huduh tu. Taklah huduh sangat, cantik lah juga, cuma dia tak adalah sekali pandang wow, wow, impact wow tu kita kena pakai designer. Jadi kalau pakai designer memerlukan kos. Bila memerlukan kos, kita jadi tak nak lah duit aku habis, kan. Jadi kita guna yang free. And then dapatkan ISBN kalau ikut perjanjian Library Negara hanya 3 hari, tapi saya letak situ 3 hingga 7 hari bekerja. Takutlah kebetulan hantar pada hari cuti, kan. Selagi Library Negara kata apa, saya pandai-pandai pula bawa cerita ni, dia pun adalah dia punya komitmen, tapi tak lama dan percuma, dan boleh isi borang tersebut secara percuma tanpa perlu daftar syarikat. Saya ulang itu. And then yang kelima, jual sendiri dulu, first round. Okay, combination e-book tadi improve jadi satu buku. Kalau rasa tak confident lagi, e-bookkan dulu. Tarik, kalau segi marketing kita panggil e-books ni untuk tarik, untuk umpan lah, untuk anak-anak ikan kita mai kat kita dulu. Panggil anak-anak ikan kita mai, nanti dah siap buku, baling jala, tangkaplah ikan masa tu. Right, so itu antara strategi dari segi marketing. Okay, so e-book ni antara permulaan dan terutamanya kepada penceramah, kepada ustazah yang selalu buat kita panggil ceramah-ceramah agama, yang pergi ceramah, ialah kita bukannya dapat pendapatan besar sangat pun, kan. So dalam masa yang sama kita boleh jual buku, and then mungkin ada pelajar-pelajar kita yang nak sertai kelas kita, tetapi macam saya buat kelas hari ni, ada orang yang tak dapat sertai, jadi bila ada e-books percuma, mungkin kita boleh berkongsi dengan dia nota instead of slide, kan. Mungkin so bila books ni dia lebih detail lah daripada slide. Okay, so itu yang pertama. Alright. Yang kedua, hasilkan sebuah buku langkah demi langkah. Okay, so antara buku langkah demi langkah ni bagi saya adalah, kalau kita dari segi bidang pensyarah ni, software lah. Okay, kalau saya SPSS, saya ada buku SPSS. Jadi saya buat langkah demi langkah, step 1, step 2, step 3. Macam resepi, konsep analogi dia macam resepi. Okay, semua orang suka resepi. Orang nak tengok 1, 2, lepas ni ayak tepung, and then lepas ni buat apa, pasang pipe, baiki kereta, baiki mesin basuh, and then sekarang kan zaman online learning, orang nak guna Google Classroom, Google Form untuk buat quiz, and then Google Meet, macam mana nak set up Google Meet untuk dia buat mesyuarat. Mungkin kita boleh hasilkan satu buku yang simple. Tak apalah jual RM1 pun, siapa nak bagi RM1 kat kita, kan. Permulaan, sementara tak glamour. Dah jadi YouTuber glamour esok, kan, gitu. Alright, so tapi dia memerlukan time management lah, sebab kita dalam masa yang sama, kita perlu ada apa kita panggil, artikel, publication, kan, geran-geran yang kita perlu utamakan. So menulis buku ni boleh, tetapi kita kena balance lah, as a lecturer kita kena balance. Okay, kita tak boleh tumpu pada buku semata-mata, sebab kita memang kena all-rounder. Okay, so langkah demi langkah lah yang paling senang sekali. Langkah demi langkah buat kek, okay, kongsi, okay, ataupun satu lagi caranya adalah dengan berkongsi, berjemaah. Okay, berjemaah, contoh macam ni. Katalah saya mengajar statistik di UUM, okay, Tajul mengajar statistik di UiTM, and then saya letak nama siapa ni, Nashima mengajar statistik di Unimap, for example, contohlah saya teka je, kan. Okay, so kita ada 3 kursus yang hampir sama biasanya kalau asas statistik ni. Mungkin di tempat saya kita panggil elementary statistik, di tempat UiTM panggil asas statistik, di Unimap mungkin panggil pengenalan awalan, statistik awalan. Okay, so 3 benda yang berbeza, tetapi content wise dia majority. Kalau asas statistik, asas management, asas marketing, biasanya 75% silibus kita mesti sama, kan. Right. So itu antara jalan kita mudah, satu untuk collaboration, yang kedua untuk dapat pasaran yang besar lah. Okay, so kita tak adalah tertumpu kepada student UUM saja untuk membeli buku kita.
Okey, itu antaranya langkah demi langkah. Okey, yang ketiga, tiru vasi buku. Bukan tiru, tiru vasi. Tiru vasi maksudnya tiru secara berinovasi. Ayat lain tiru secara berhemah lah. Okey, apa yang kita tiru? Kita cari satu buku macam saya kata tadi, analisis regresi ke apa ke, ataupun mungkin suka nak buat buku macam saya juga, tak apa. Okey, buku macam saya juga, statistik for non-statistician ni, ambil table of content dia. Okay, copy table of content dia, ambil mana-mana buku yang dekat dengan kita, kepakaran kita, pengajaran kita. Kita tiru and then kita copy paste nota-nota yang kita ada, paste masuk dalam tu, siaplah satu buku. Okay, cuma menulis buku ni kita tidak boleh bermula dengan too perfect. Bila kita bermula dengan too perfect, memang kita tak akan buat dan tak akan ada motivasi. Bila kita dah ada satu, memang kita akan, orang komen baru kita rasa, oh aku perlukan improvement. Bila student dah guna, kita rasa benda tu ada benefit. Bila ada orang luar membeli, kita akan rasa lagi, oh bukanlah aku seorang yang membaca buku ni, maka ada orang lain juga yang nak yang sama. Gitulah bagi saya. Okay. So next, bagaimana untuk mula nak menulis ni? Nak mula macam mana? Dah dapat idea tadi. Okay, saya nak buat tiru vasi, for example. Kata Suhaida kata dia nak buat tiru vasi. Okay, Nur Hayati Syafi'i kata dia nak buat buku nota pengajaran lah, convert. Tapi nak mula macam mana? Kan? Alright, so next. Okay, so walaupun kita ada idea untuk menulis, of course kita kena buat kerja homework sikit lah. First, selidik isi kandungan 5 hingga 10 buku yang mempunyai konsep atau tema yang sama. Selidik gaya persembahan buku supaya sesuai dengan latar belakang pembaca kita. Okey, kalau kita nak pilih tadi buku koleksi peribadi tadi, untuk simpanan peribadi tadi tak apa, yang tu tak payah fikir. Okey, sebab memang untuk anak-anak kita saja, tak apa yang tu letak kat rak. Tapi kalau untuk nota pengajaran, untuk CV tadi saya akan suruh pergi pada penerbit universiti, biar penerbit universiti yang fikirkanlah. Dia orang tahulah pasaran dia macam mana. Ada pasaran ataupun tidak pun mereka tahu. Cuma kadang-kadang dalam keadaan kita suka copy and paste, kita suka photostat buku, student tak suka ada buku dan kita tak banyak guna buku, maka orang kata slow lah jualan buku ni. Okay, so gaya persembahan kita kena tengok tahap pendidikan orang yang akan baca buku kita, umur mereka, juga budaya. Okey, kalau tahap pendidikan ni, level universiti, dia nak jugalah perkataan-perkataan bombastik tu. Kalau tahap pendidikannya level yang bukan universiti, kita tak apa guna bahasa santai ataupun jangan terlalu santai. Okey, ikut. Kita macam saya kata tadi lah, masuk kandang kambing, mengembek, masuk kandang apa-apa, ikutlah. Ya. So gaya persembahan tu kita kena tengoklah apa kemahuan orang supaya kita boleh jual buku kita. And then of course saya rasa penerbit pun mahu yang sama sebab mereka pun nak jual buku kita kan. And then umur, kalau buku orang lama-lama dan 40-an ke atas ni biasanya dia nak font yang besar lah. Okay, dia nak font yang besar supaya mata dia kan dah kelabu. Okay, kanak-kanak of course lagi besar. Kalau umur-umur remaja yang suka baca novel, kartun tu, mereka tu halus, tak apa. Okay, so kita kena, sebab tu saya suruh buat yang pertama tu. Tengok buku-buku yang lain, baca, tengok macam mana dia buat. Okay, and then menyelidik bahan yang bersesuaian untuk diguna dalam penulisan buku secara berhemah. Sebab kali pertama kan, kita jangan semua kita nak draw sendiri, kita nak design apa nama kita panggil, mungkin ada contoh-contoh. Okay, ada setengah orang kan nak guna macam orang art and design ke, dia ada bunga ke apa cantik-cantik, dia nak buat tak sempat. Okay, kalau macam saya ada chart, ada graph yang nak guna, yang boleh pakai, kita pakai je lah. Tapi kita cited lah macam kita guna APA style tu. So bahan yang bersesuaian yang kita boleh ambil, kita ambil dulu untuk first round. Bagi ada dulu buku ni. Buku ni sebenarnya bila dah ada, dia akan ada dan ada dan ada. Bila tak ada, dia tak ada. Walaupun sehingga saya bekerja 20 tahun, saya tak ada buku selama tempoh 15 tahun tak ada buku apa-apa. Okay, sebab saya tak tahu kata menulis buku ni ada boleh terbit sendiri untuk first round supaya saya develop dulu self confidence kita dengan motivation. Alright, so next. Dan yang kedua membuat kerangka buku. Okay, membuat kerangka buku
siapkan kerangka buku. Kalau kita dari segi akademik ni kita panggil table of content lah. Kalau orang yang buat novel dia panggil kerangka buku, dia akan layout cara buku dia nak tulis novel, skrip drama. So apa yang saya ceritakan di sini bukan hanya buku akademik semata-mata. Dia can be any books lah, okay, general. Penulisan bila dah ada kerangka buku baru penulisan kita akan lebih fokus. So kita tak adalah semua kita nak masuk macam statistik, nak tulis hipotesis, nak tulis pasal parametric test, nak buat jugalah non-parametric, nak buat jugalah correlation, nak masuk juga regression, tak sudahlah gitu. Okay, so kita kena ada fokus kita, kat mana aku nak bermula. Okay, so yang ketiga, teruskan. Rancang isi kandungan. Okay, yang ini kita kena ada pandangan jauh. Okay, kalau saya, teknik saya yang ketiga ni saya kata rancang isi kandungan sepadat-padat yang mungkin. Contoh kalau statistik awalan, mesti ada deskriptif statistik, ada ujian hipotesis, ada t-test adik-beradik dia ANOVA, kemudian ada Mann-Whitney, ada penuan para, ada tu. Saya buat semua sepadat-padat yang mungkin dulu. Okay, and then kita kelaskan, kita pecahkan. Kita buat berfasa-fasa, bukan kita buat semua sekali, tapi kita kena rancang. Okay, supaya kita ada strategi untuk extend buku tu dan extend buku tu dan extend buku tu sehingga jadi satu buku yang sangat berkualiti yang finalnya kita akan publish di bawah penerbit universiti. So penerbit universiti ni kenapa lebih bagus berbanding terbit sendiri? Sebab penerbit universiti dia ada proses penilaian. Okey, ada penilai bidang yang sama dengan kita yang akan menilai buku yang kita tulis. Jadi bila ada penilaian, maka orang kata apa, ada orang yang menentusahkan konten kita. Tak adalah kita suka hati. Okey, kalau buku suka hati ni, buku terbit sendirilah. Okey, tapi kita nak goes ke situlah, nak supaya some credibility ada di kita dan kita boleh masukkan dalam CV kita. Okey, and then bermula dengan isi kandungan yang paling minima dulu. Okay, masa saya kata tadilah paling minima dulu. Okay, so next. Alright, yang ketiga tajuk buku. Dah ada table of content, mesti ada tajuk buku. Tips dia, mestilah menyerupai tajuk buku bestseller. Ini berdasarkan pengalaman dan observation saya. Okay, sama juga dengan kita menulis artikel. Kalau untuk orang cited kita, pastikan kita buat artikel, tajuknya pun hampir sama dengan tajuk orang yang banyak citation. Supaya bila orang cari si A, dia akan jumpa kita juga, menempel lah kat situ adalah kod orang cited kita. Gitulah untuk permulaan. Untuk kita bangun memang kita kena ada influence by someone. Okay. Macam juga kalau kita ada big project, kalau kita nak dapatkan projek-projek besar kat luar pun sama juga. Kita mesti ada kenal someone yang boleh introduce kita. So tajuk buku, cari tajuk buku bestseller dan tidak panjang seperti nama buku saya. Okay. So sama juga dengan konsep nama kita, jangan nama panjang sangat. Last kali aku panggil Syam mana satu, kan. So macam buku ni last orang nak beli, orang akan cakap buku SPSS. Dah penat si bubuh nama panjang-panjang buku SPSS. Tapi kalau orang kali pertama kontak kita, dia akan cakap buku ni saya kata buku SPSS ke? Dia akan macam taklah, buku statistik for non-statistician, kan. So meletak nama tu pun is about penting juga. Jangan terlalu panjang, semudah-mudah yang mungkin. Saya buku terbit sendiri saya ada dua-dua namanya panjang. Jadi bila panjang dia menyusahkan saya sendiri. Bila kita nak communicate dalam WhatsApp, kita nak communicate ni macam ni. 77 nota poket untuk bakal calon PhD. Kan senang kalau saya letak tips PhD. Kan contoh macam itulah. Sebab tu kalau kita tengok buku-buku yang penerbit ni simple, analisis regresi. Okay, mana tahu buku saya tak letak sini tadi. Kalau kita tengok buku dia direct to the point. Structural equation model, management for introduction, dah tak panjang-panjang, kan? Right. So kalau macam nama pun samalah, kalau nak buat citation nama panjang-panjang pun susah, kan? Macam saya walaupun panjang tapi dua nama, Syamsuritawati Syarif jadi Syarif lah. Okay, so ada apa-apa nak tanya soalan sementara? Saya tengok ada chat ni ada banyak. Saya tak berani nak buka. Okay. Dr. Syam, ada soalan dia orang tanya dalam chat. Start daripada Puan Suhaiza ke? Ya rasanya Puan.
Saya start dari situ nah. Okey, untuk terbit buku dengan niat kenaikan pangkat, adakah menulis dan terbit sendiri atau terbit dengan syarikat luar, DBP, Karangkraf, tidak gagal. Okey, jawapan dia, kalau kita bekerja di universiti, teruskan usaha untuk menerbit di universiti. Itu jawapan peribadi saya. Nah. Dia tak adalah macam satu rules and regulation keluar somewhere berkeliling, pensyarah universiti mesti sekian-sekian. Atau pendapat peribadi saya, kita usahalah untuk terbit di bawah penerbit universiti. Tak susah kalau kita sebagai pensyarah. Yang susahnya nak hasilkan buku tu, tak tulis-tulis. Bukan kita tak pandai tulis pun. Okay. So ataupun first round kalau nak cuba, macam saya buat hari ni, saya cuba, saya rekodkan apa yang juga dalam masa yang sama saya rekodkan gunakan handphone. Nanti bagi upah anak-anak murid kita yang tak ada kerja dekat rumah, kat PKP nanti cuti kan, suruh mereka tulis balik apa yang kita tulis dalam Word. Pergunakan student-student kita yang ada tu. Mereka lah nanti jadi pilot test kita untuk tentu sahkan kita punya konten. Kan ada error sini, kalau macam saya kira tak betul ni doktor, salah. Okay, so gunakanlah mereka sebaik yang mungkin. Jadi dengan mereka jangan jual mahal-mahal, jual murah-murah sudah. Okay, segi keuntungan, terbitkan buku di mana lebih untung? Kalau segi keuntungan, jawapan dia yang colour biru tadi. Okay, nanti cari. Okay, buku untuk simpanan peribadi boleh dapat mohon ISBN tak? Boleh. Buku simpanan peribadi ni, sebenarnya buku yang kita dapat ISBN tu kita nak cetak satu boleh tak? Boleh. Okay, tapi ialah penerbit mana nak cetak satu? Dia pun ada cost human kan, ada orang tolong edit, tolong buat layout, dia nak kena bayar kan. So of course dia nak sesuatu yang ada pasaran kepada mereka, yang mereka boleh buat duit. Okay. Dan samalah juga kita, tapi kalau simpanan peribadi, kita boleh cetak satu naskah dan plus 5 naskah percuma untuk dihantar kepada library negara. Library negara nak 5 naskah percuma. Itu je bayaran kepada mereka. Zero cost. Tak ada charge-charge lain. Okay. Kalau tajuk buku cerita, Tengku Haizim, kalau tajuk buku cerita macam tak logik atau rekaan, boleh terbitkan? Kalau tak boleh, tak apa. Buku apa yang tak logik? Kalau boleh explain kat saya kejap lagi lah. Buku cerita macam tak logik, logik je buku cerita. Kalau buku cerita novel memang tak logik semuanya kan. Pak Wo semua handsome, macam nak cerita TV3 tu kan, petang-petang rumah kaya, duduk banglo kan, daripada susah mesti kaya lah lepas tu, daripada dapat suami teruk mesti dapat suami bagus lah lepas tu. Tak, kehidupan kita bukan macam tu. Kalau kehidupan kita macam tu, tak apalah laki aku buruk pun nanti dia baik lah macam dalam TV kan. Macam tu lah. Saya melawak je nah. Jangan ambil hati dengan saya. Okay. So okay. Boleh share buku pertama yang saya tulis dan terbitkan sendiri. Buku tu buku yang sama dengan ini. Ini buku statistik, for non-statistician juga tajuk yang sama. Itu edisi pertama. Ini edisi kedua. Edisi pertama tu kalau siapa dulu Encik Azlan daripada Jabatan Matematik UiTM ada tolong jual. Okay, memang kata apa, hitam putih je, bodoh. Memang saiz pun A4. Okay, tapi Alhamdulillah boleh jual 1000 naskah. Yang penting kita adalah strategi marketing. Okay, itu ada strategi marketingnya. Yang tu kena belajar dengan saya. Okay, promote juga tu. Okay, alright. So nanti boleh tanya kemudian Kalau kita terjemah buku orang, adakah dikira tulis buku? Ya, dikira. Tetapi kita perlu dapatkan permission daripada original author. Okay. Kalau copyright tu adalah katalah McGraw-Hill, kita perlu dapatkan buku tu kita punya permission tu daripada McGraw-Hill lah contohnya. Okay. So dia ada permission lah juga. And then kita boleh terjemah. Okay. So dia dikira satu buku baru lah. Bukannya nama kita lah, kalau orang cited Syarif lah. Okay, katalah buku yang popular mana-mana kan. Okay, untuk terbit sendiri berapa had minima? 1 tambah 5, 6 lah. Tapi kalau kita cetak 6, mahal. Sebab kos cetakan lagi banyak, lagi murah. Tapi jangan gila mencetak sehingga simpan stok. Alright, so saya teruskanlah dulu ya. Beberapa soalan dah saya jawab. Okey, bagaimana untuk kenal pasti aras kualiti buku? Macam mana kita tahu buku tu bagus tak bagus? Okey, teruskan. Penerbit yang berkredibiliti.
Itu memang kalau kita beli buku dekat rak buku pun kita akan cari penerbit yang berkredibiliti kan. Yang kita rasa dia punya kerja kemas, tak cincai, ada some kita punya reputation yang bagus. Of course yang kedua memiliki ISBN. Kalau rak-rak kat kedai buku dia takkan jual lah saya rasa kalau tak ada ISBN. And then bahasa yang formal, struktur bahasa yang kemas, ini sebab tu kita ada step tadi proofreading. Tapi kalau kita di bawah penerbit universiti atau penerbit luar, mereka adalah mereka punya jentera sendiri yang akan check struktur bahasa kita, format yang kemas, mengandungi kritikan dan pemikiran aras tinggi. So ada orang yang hendak bukukan tesis, kalau saya cadangkan pergi kepada penerbit universiti. Sebab tesis ni adalah satu, kita panggil apa ya, hasil naskah kita yang level aras tinggi. So bila dia level aras tinggi, kita patut meletakkan dia di tempat yang sesuai, yang lebih sesuai. Okay? And then yang ketujuh, dia ada indeks, ada sitasi, ada rujukan dari sumber yang sahih. Sama juga dengan konsep kita menulis artikel, sama. Okay? So dari segi plagiarism, dari segi turn-in pun sama. Okay, so itu sajalah saya rasa perkongsian saya hari ini. Okay, so the next slide. Saya takut tak boleh habis dalam masa 1 jam. Okay, so ini antara penerbit universiti daripada UiTM Press yang dikongsikan oleh Dr. Tajo tadi. Dia kata step 1 complete manuscript in Microsoft Word. Kan? So macam saya kata tadilah, Word PowerPoint kita pergi software converter tu, convert kepada Word, buat bagi kemas je. Ada hantar. Dengan syarat PowerPoint kita tu memang hasil kita lah, bukan kita ambil orang lain. Kalau ia pun editlah semula. Okay. Tapi dia adalah tengok marhum. Kalau tak lepas kata UiTM patah balik, ambil dan terbit sendiri. Tapi kalau saya pergi kepada universiti dulu, dia halau, kita masuk rumah lain. Ataupun tanya dia apa yang tak kena, kita improvise lah kan. Dia sama dengan konsep kita hantar artikel. The process is the same. Okay. Tapi janganlah kita nak terbit sendiri. Tapi kita saja hantar pergilah UiTM, nanti dia komen-komen, aku terbit sendiri. Tak boleh lah macam tu, dia tak beretika kan. Sama lah maksudnya universiti-universiti lain pun sama. Ensure the no copyright infringement regarding image. Sama. Okay. Complete the form, and then kalau di UUM ada form yang kita perlu isi dan minta dekan sahkan. So dekan akan sahkan, bahagian penyelidikan dekat sini sahkan, and then kita hantar. Biasanya dekan ke apa ke, memang mereka akan encourage untuk kita buat buku. Tambah-tambah kalau tiba-tiba main, dia akan, kalau saya jadi dekan saya akan sign dah kan. Tak ada, kecuali memang kita tak ada isi konten dia tu, tak ada langsung. Okay, right. And then yang keempat, hantar kepada Dr. Tajun. Alright. So yang terakhir, saya nak ponder something, okay. Populasi sasaran, kalau bawah 5 tahun ada lebih 2 juta di Malaysia ni. Bayangkan kalau kita boleh jual kepada 1%, prasekolah ada 200,000, sekolah rendah lebih 2 juta, menengah rendah ada lebih 1 juta. Kita jangan target tinggi sangat, 1% tu pun alhamdulillah. Okay, menengah atas, belia, suri rumah, undergraduate, postgraduate. So sasaran yang besar sebenarnya adalah buku kanak-kanak. Kalau berdasarkan kajian pasaran Amazon.com, okay, buku yang tertinggi adalah buku kanak-kanak. Okay, so peluang kita adalah untuk menjana pendapatan dengan buku kanak-kanak. Siapa yang dalam bidang yang minat kanak-kanak lah. Kalau macam saya mungkin tak kan. Okay, so kalau undergraduate ada 1 juta. Okay, tapi kalau undergraduate saya rasa buat macam tadilah, berjemaah, 3 orang, 3 universiti yang berbeza. Cuma bila kita buat kolaborasi, bila kita buat beramai-ramai, implikasi dia adalah ada sleeping partner. Okay, ada yang laju sangat ataupun ada dah tak bergerak. Itu pun ada. Jadi selepas dah buat kolaborasi, pastikan ada perjanjian lah. Perjanjian, formal perjanjian antara katalah 3 penulis, formal perjanjian antara 3 penulis tadi. Sebab apa? Sebab nanti adalah pula claim aku sale tinggi sebab aku and so on. Adalah dia punya politik dalam kita buat bisnes ni, mana-mana pun ada politik dia kan. So orang kata apa, be careful dan biarlah kita nampak straight asalkan happy, masing-masing happy. Alright.
So bila nak tulis buku ni, okay, so yang pertama sekali yang paling mudah nota pengajaran convert kan. Katalah satu semester kita ada 100 pelajar, 2 semester kita dah ada 200 pelajar. Kalau satu buku kita dapat RM1, satu tahun kita dah boleh, 2 semester satu tahun kita dah boleh dapat RM200. Dan RM200 tu kalau kita rasa macam kita boleh orang kata invest balik dalam e-book kita dan kita boleh hire orang buat cover yang lebih mahal, yang lebih cantik kan. Alright. Tapi bagi saya untuk cover buku untuk memberi impact kalau kepada menjana pendapatan, biarlah kita berhabis untuk cover buku. Sebab cover buku ni memain peranan juga. Okay. Sebab dia first impression kepada pembeli. So that's all daripada saya. Kita buka kepada Q&A lah. Alright, so saya harap saya memberilah penetapan harga ya, penetapan harga. Saya nak minta Dr. Tajul pergi kepada slide ketiga keempat yang saya bagi tahu tentang proses, ada 7 proses yang ada tulis penetapan harga tu. Ayuh cuk. Right, so di sini. Okay, so untuk penetapan harga, okay, first kita menyiapkan manuskrip. Kalau kita ada upah student buatkan kerja-kerja kita kira lah. Alright. Proofread melibatkan kos. Pilot test penambahbaikan manuskrip jika melibatkan kos, kira kosnya juga. Formatting dan layout, saya rasa ini designer pun ada kos. Muka depan manuskrip, itu cover kita pun ada kos. Okay, so hasil tambah kos semua tu campur dengan kos cetak darab 5. Okay, saya kongsi percuma ni, darab 5. Kenapa darab 5? Sebab rata-rata kedai buku mengambil minimum 30% daripada harga buku secara consignment. Secara consignment bermaksud kita bagi buku terjual baru akan dapat pulangan kita kepada kita. Alright, so itu sajalah tips orang kata apa perkongsian saya tentang harga buku untuk bagi some clue lah kepada rakan-rakan. Ya. Okay, so saya buka kepada soalan aku. Okay, Dr. Tajul, saya serahkan kembali kepada Dr. Tajul. Okey, terima kasih banyak Dr. Syam atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita, especially untuk kita bermula menulis buku. Okey, sekarang saya buka kalau jika ada sebarang soalan, boleh ajukan terus kepada Dr. Syam ataupun dalam chat room ya. Dr. Syam, mungkin ada soalan-soalan yang ada ditanya, boleh tengok pada ruang chat ni. Saya perasan ada dah soalan-soalan yang ditanya mungkin tak sempat jawab tadi. Tapi ada juga yang tolong menjawab, jadi saya pun tersangkut. Ada juga yang okey, kejap, kat mana saya berhenti tadi Okey, tiru wasi, saya start dari situ tiru wasi, tiru plus inovasi. Oswald kata permohonan ISBN mudah sangat asalkan semua keperluan Perpustakaan Negara dipenuhi. Ya, mudah sangat. Dia cuma memerlukan 2 borang untuk diisi. Okey, satu cover depan, kita cover buku, and then yang ruangan copyright tu, perasan tak kalau kita setiap buku kita buka bahagian yang macam ni. Nampak ke? Saya ni sangat ke? Kan kita akan masuk yang ruangan copyright tu, first publish, second publish by siapa? Kita copy je lah untuk permulaan. Yang mana sesuai lah, jangan copy tak berhemah. Kan? Okay, so ada 5 dokumen sebenarnya. 2 borang, 1 copyright, 1 cover buku, and then salinan kad pengenalan. Itu saja. Okay, untuk mohon dengan ISBN. Nanti ada dekat, kalau buka pihak Perpustakaan Negara akan berhubung dengan kita melalui email sahaja. Kita hantar by email, dia akan hantar barcode pun by email. Barcode yang macam mana? Barcode ISBN yang macam ni. Nampak ke? Ya, okey. Belakang buku kita kan ada barcode tu. Barcode ISBN lah dia akan bagi. So nanti kita serahkan kepada pencetak tahulah nak letak harga lah apa tu, pencetak yang letak di situ. Tapi kita yang bagi tahu harga. Tapi itu kalau terbit sendiri. Kalau melalui penerbit tak payah fikir apa-apa. Okey, hanya siapkan buku, bagilah penerbit, biarlah penerbit yang buat kerja. Okey, dan memang mereka takkan kacau kita pun. Okey.
Dan kita memang tak boleh overrule mereka pun. Okay. So kalau kita terjemah, saya dah jawab tadi. Okey, terbit sendiri betul sebab jawab. Terbit sendiri tidak perlu minima buku. Okey, cadangan penerbit bagi yang tak nak terbit sendiri, kalau nak terbit sendiri, kita lah penerbit dia Syamsuritawati kalau saya. Kalau kata Dr. Hasmaini yang terbit, nama dia Dr. Hasmaini yang terbit. So nanti dekat sini, kalau kita buka buku, okey, so dia akan tulis publish by siapa kat sini. Kalau macam ini, okey. Dia akan tulis publish by siapa. Okay. By Syamsuritawati lah. Okay. Nama kita, tak perlu nak daftar syarikat, tak perlu nak bergantung orang lain. So buruk baik buku is about kita. So terpulanglah adakah kita mampu untuk jaga reputasi kita. Sebab kita pun ada kerjaya yang perlu kita jagalah image kita. Okay. Yang kat mana lucunya. Okay, slide ada dah dikongsikan dekat situ. Silakan ambil. Marketing strategi, saya tak buat webinar lah. Saya ada kelas Telegram, saya pun nak buat duit juga. boleh. Okay. So dia bukanlah saya pandai sangat, cuma berdasarkan pengalaman. Contoh macam ni, buku saya kali pertama dulu, saya tak ingat mana buku. Saiz A4, bayangkan saiz A4. Jadi bila pengguna guna, dia kata doktor malulah kami nak guna dalam LRT buka buku besar gajah. Kan? Jadi kemudian dalam masa yang sama juga saya gunakan pos laju, saya tak boleh pos laju yang kecil lah. Bila bukan pos laju yang kecil, dia jadi mahal. Bila jadi mahal, orang komplain. Customer is always right kan? Dan mereka selalu nak yang murah kan? Itu kita kena fikirkan jugalah. Okay, so jadi terhasillah buku yang second edition ni lebih kecil. Yang ni kalau beg besar, beg saya rasa beg kalau pensyarah-pensyarah punya handbag jaranglah kecil-kecil. Semuanya yang boleh botol susu anak semua tu jadi beg muat. Dan dia yang pastikan muat 0.5 kg sampul pos laju. Itu yang paling penting. Sebab sampul pos laju ni kan dia dah ada siap-siap yang biji-biji yang tu yang supaya tak rosak buku kita tu kan. Jadi itulah. So kalau orang kata ukuran yang sesuai ke tak sesuai ke, itulah yang sesuai kalau terbit sendiri. Kalau dengan penerbit tahulah ukuran yang sesuai. Dia ada bidang-bidang tertentu, saiz-saiz tertentu. Okey. Berapa lama biasanya yang masa diambil untuk terbitkan buku guna penerbit universiti? Berdasarkan kecepatan kita juga. Okey, pengalaman saya dulu a few years ago sebab saya mengeluarkan 3 buku serentak. Book chapter adalah antara buku yang mudah juga kita nak terbitkan sebenarnya. Sebab book chapter adalah sebenarnya artikel yang di-extend. Okay, artikel-artikel lama student degree kita tu, kan projek-projek mereka tu ambil jadikan bentuk artikel and then compile ikut tema. Sebab book chapter dia mesti ada satu tema yang sama. Okay, saya jadi lambat sebab saya kumpul semua, saya temakan kemudian. Dan kemudian saya sakit lah. Okay, so saya mengambil masa 3 tahun. Tetapi dia keluar 3 buku serentak lah masa tu. Untuk dia depend. Saya rasa saya nampak UiTM sekarang laju kan? Betul tak Dr. Tajul? Minta Dr. Tajul lah komen. UUM Press sekarang pun dah laju. Okay. Ya betul Dr. Syam. Semua nak menghasil, nak berbantu. Sebenarnya tak ada orang pun, penerbit pun yang nak keluar lambat-lambat. Tetapi kadang-kadang kan kaki tangan kita kan tak berapa cukup. Itu je. Dan kita pun return balik. Kadang-kadang bila penilai komen, kita pulangkan balik tu lambat. Macam saya lambat. And then ada prakata, saya ambil masa yang lama untuk tulis prakata. Sebab saya tak banyak buat research tentang buku orang lain sebelum saya tulis buku saya sendiri. Saya cuma tengok 1-2. Sebab tu saya kata, saya bagi apa-apa nota slide tu bukan kerana saya buat. Berdasarkan pengalaman saya, kesilapan saya, jadi itulah tips yang saya bagi kat rakan-rakan hari ni. Okay. Nak dapat clean manuskrip tu, macam kita buat artikel lah kan, ada orang ambil masa sampai 2 tahun, setahun kan, ikutlah yang tu. Kalau kita wajibkan student beli buku nota tu, akan ada isu tak nanti? Yang tu saya tak pasti. Okay, saya tak pasti tapi biasanya jangan harga yang mahal lah. Okay. Sebab macam tadi saya kata darab 5, bila kita jual kat student janganlah darab 5.
kita darab 2 pun dah mencukupi sebab kita bukannya ada kos hantar bagi ejen yang jual. Kita bukannya ada kos marketing pun, marketing kita through the WhatsApp terus direct kepada student. So kalau kos cetak dekat KL sangat murah. Okey, kos cetak buku ni kurang, berwarna full. Okey, berwarna full. Okey, berwarna full warna 165 berapa? 165 muka surat di bawah RM8. Okey, tapi cetak 1000 naskah lah. Okey, cetak 1000 naskah kurang RM8. Saya tak bagilah exact value kan. Nanti duk kira pula. Okey, tapi kurang RM8 kos cetak dia. Di KL sangat murah. So, pergilah cari kat KL. Dan ataupun cari buku-buku yang kita minati, di dalam buku tu mesti ada pencetak. So, dapatkan sebut-sebut harga daripada pencetak-pencetak tersebut. Saya tak berani nak namakan pencetak sebab kadang-kadang kan mengenai bisnes ni mungkin dengan saya dia deal macam lain, dengan rakan-rakan macam lain. Nanti kan timbul isu pula kan. Right. Upah pelajar berapa kosnya? Kos cetak dan lain-lain berapa? Buat layout, maksudnya ni yang design-design macam ni ada warna-warni lah apa tu. Okey, ditolong setting bagi lawa, dia guna dia punya software sendiri, tak guna Microsoft Word. Satu muka surat normally RM4. Okey, normally RM4. Mungkin murah sikit, mungkin mahal sikit, ikut siapa yang buat kerja dan hasilnya yang macam mana. Kalau kita cerewet, dia pun cerewet lah harganya juga kan. Okey, so kalau untuk pelajar, kita agak-agak lah kan sebab dia pun bukan expert. So terpulang lah. Okay. Dengan pelajar ni kadang-kadang kita bagi dia lebih pun tak apa, sedekah. Sebab orang yang tengah belajar ni kan berjihad kan. Okay. Berapa minimum muka surat untuk e-book? Untuk e-book tiada minimum, book apa pun sebenarnya, buku-buku apa pun tiada minimum muka surat. Tetapi kalau penerbit UUM Press dulu sebab saya dah lama tak keluarkan buku. Okay, minta maaf ya UUM Press kalau ada wakil di sini. Minimanya 100 muka surat. Sebab apa? Nampak tak tulang buku? Bahagian ni dipanggil tulang buku Okay, tulang buku ni kalau nak tulis something kat sini mestilah tebalnya 100 muka surat. Kalau nipis sangat tak boleh nak tulis. Macam ni kan kecil. Ini buku saya juga. Ini jadi kecil. Alright. Nampak ke? Saya pun tak sure. Saya agak-agak je ni tunjukkan apa nama kamera. Okay. So itu je lah. Kalau kita tak perlukan tulang buku macam buku kanak-kanak kan, buku mewarna tak ada tulang buku pun. So bila letak kat rak tak cantik. Itu je. Okay, pilot test tu apa? Pilot test tu kita dah siap buku, kita bagi student tengok kalau ada kesilapan typo error, kalau ada kesilapan kalau mengajar kira-kira tu takut ada salah kira, formula mungkin salah tulis formula kan. Sebab kita bukanlah orang yang perfect. Buku kanak-kanak saya jumpa 16 muka surat. Ada jumpa 16 muka surat. Tetapi ikutlah kalau penerbit dengan penerbit ni dia ada syarat-syarat mereka. Kena tanyalah. So different penerbit, different syarat. Okay. Boleh tak nak tahu range cost untuk setiap langkah tu? Tak ada pengalaman. Jadi nak tahu, nak expect berapa. Contoh kos percetakan design. Muka depan buku yang saya tempah paling murah RM150. Dia boleh mencapai 500 pun boleh capai. Okay. So kalau macam ini saya bayar dulu RM150 macam ni. Okay. Kalau dengan penerbit tak payah fikir. Right. Kalau dengan penerbit tak payah fikir. Okay. So sekiranya penerbit individu hanya seorang author saja dibenarkan. Betul. Tak. Boleh je beramai-ramai. Okay. Berjemaah boleh. Tapi akan ada seorang lah. Editor dia panggil editor kan. Macam konsep buku book chapter lah, kita boleh banyak author. So daripada author dalam book tu akan jadi editor. So editor tu terpulang kita nak letak berjemaah atau kita seorang. Sekiranya penerbit individu. Okay, saya ada buku tu. Okay, thank you Tuan Sarifah ini. Kalau kita terbit sendiri, adakah ia yang boleh dikira untuk kenaikan pangkat nanti? Lebih tepat untuk jawab soalan ni of course lah bos rakan-rakan masing-masing. Tetapi saya tak, kita boleh masuk kalau dalam UUM kami ada sistem untuk kita masukkan bawah others. Sebab dia nanti ada bawah untuk penerbit universiti ataupun nama penerbit lain ataupun others. So dia masuk bawah others.
Okay, tapi saya cadangkan di sini untuk terbit sendiri bukan permanently terbit sendiri. Terbit sendiri ni untuk jadi asas kepada lonjakan kita nak terbit yang lebih bagus dan lebih bagus. Okay, sebab permulaan supaya ada hasil. Dia bila nampak benda tu insyaAllah jadilah. Okay, apa lagi? Borang kehadiran. Okay, so itu sajalah. Saya buka lah, saya nak dengar suara anak-anak murid saya. Tapi pastikan background sunyi dulu. Jangan tengah pasang apa radio ke apa ke. Alright. Dr. Syam. Ya, saya Suhaiza. Saya nak tanya, kalau macam contohlah kan, macam saya dekat UIA, Ya. saya boleh ke tulis dengan penerbit daripada universiti lain? Dr. Tajul boleh jawab tak untuk UiTM Press? Okey, terima kasih Dr. Syam. Okay, untuk UiTM Press, nanti saya akan, kalau tak salah saya mestilah ada wakil daripada author tu mesti daripada UiTM. Tapi nanti saya akan confirmkan balik, takut saya tersalah info. Ya. Okey. Terima kasih. Sebab setahu saya kalau UMP, Universiti Malaysia Pahang, saya dah tanya hari tu dalam 2 bulan lepas, okay, UMP dan UNIMAP memerlukan author daripada universiti tersebut. So maksudnya kita kena collaborate dengan universiti tersebut lah. Kalau kita bagi free rider tak kena lah kan. Ya, sebab kosnya percuma kan. Saya rasa dia kena ada wakil daripada author tu. So At least nanti ada UiTM ataupun universiti lain. bila buku yang macam tu, apa bezanya kalau author nanti nama dekat buku tu nama editor ke nama author? Kalau buku dia ada kategori buku ni, dia ada buku, book chapter, buku apa dia? Bab dalam buku, okey, buku, bab dalam buku ataupun monograf. Okey, kalau buku dan monograf dia akan tulis kita sebagai penulis lah di depan bersama dengan rakan daripada universiti yang sama. Okey, kalau book chapter dia panggil istilah, dia tak panggil sebagai penulis, dia panggil sebagai editor. Editor. Ya. So kalau macam contoh buku Dr. Syam yang tu, Dr. Syam tulis seorang lah. Yang mana satu? Yang book chapter. Ini book chapter. Book juga rupa dia buku tapi dia kategorikan sebagai book chapter. Kalau UUM, monograf dia akan tulis kat depan ni, monograf. Rupa dia buku lah. Okey, faham. So di dalam ni ada kandungan-kandungan yang level-level dia boleh dipanggil. Adalah kriteria-kriteria dia tu. Macam mana pula ada orang buat buku? Okey, contoh macam kita orang punya projek sekarang ni tengah buat satu buku department. Ya. Semua lecturer contribute satu chapter. Ya. Tapi diorang tu di-recognize as contributors dalam buku tu. Dia tak tulis sebagai editor. And then another 4 lecturers dia classifykan sebagai editors. So nama diorang dekat depan kulit buku tu. No betul ke benda tu? No comment. Saya macam confused dengan konsep macam tu lah sebab ada version lain, cakap lain kan. So saya tanya macam-macam version saya dapat. So tak sure mana yang betul sebenarnya. Saya pun tak pasti sebab saya pun bukan penerbit kan. Saya individu yang menulis dan hantar kepada penerbit yang di mana penerbit yang saya pernah berkolaborasi adalah UUM Press lah. Jadi itulah saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Kalau UUM Press tak ada lah kes macam tu. Setahu saya kan, sebabnya kita bukannya duduk hari-hari dekat UUM Press yang kita tahu isu dia kan. Right. So kalau terbit sendiri mudah lah. So no comment lah yang tu. Okay, so soalan lain yang lebih kepada Assalamualaikum. Salam. Dr. T ke? Panggil Zati saja. Alright. Zati dari Jeddah. Terima kasih Dr. Tajul, Dr. Syam. Saya nak tanya berkenaan dengan UiTM Press ni. Mesti buku akademik ke boleh jadi buku santai-santai ke, travelog ke, and berapa lama proses? Dan kalau boleh bagi macam kontak ke lah kalau kita nak hantar buku. Saya juga mencari siapa-siapa yang nak collaborate tulis pasal advertising ke communication Saudi Malaysia punya market
sikit ke kalau ada lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, saya cuba jawab. Okey, untuk UiTM Press, sekarang ni UiTM Press sebelum ni dia lebih kepada buku berilmiah lah. Sekarang saya dapat maklum taklimat baru ni, sekarang dah terbuka kepada buku-buku bukan luar daripada akademik pun boleh, tapi contoh-contoh buku macam novel dan sebagainya. Tapi kena ada unsur-unsur nilai positif, nilai education dalam buku tersebut. Okay, and then tempoh berapa lama? Hari tu secara by generalnya hari tu dia bagi tahu dalam tempoh 6 bulan ke 12 bulan lah. Dia bergantung pada proses macam Dr. Syam share tadi, betapa cepat kita respon dan sebagainya. Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Ada lagi soalan untuk Dr. Syam? Okay, so nampak jelas lah kot. Okay, Itu sajalah. okay, kalau tak ada persoalan ataupun ada lagi soalan-soalan mungkin nanti boleh kontak dengan Dr. Syam. Mungkin Dr. Syam boleh share nombor phone ataupun macam mana kita nak kontak Dr. Syam selepas ni. Okay, so saya bagi pihak penganjur iaitu PJIMA UiTM Perlis ingin merakamkan ucapan terima kasihlah kepada Dr. Syam kerana sudi berkongsi pengalaman dan cara dan sebagainya yang sangat bermanfaat kepada kita. Saya juga untuk mengambil peluang ni untuk mengucapkan terima kasih kepada para peserta semua, ada yang daripada UiTM, ada yang daripada luar dan sebagainya. So saya ucapkan terima kasih. So stay tune dengan UiTM Play, kita PJIMA UiTM Play webinar, mungkin kita akan ada lagi webinar seperti ini di masa akan datang. So saya akhiri majlis ini, kita sama-sama akhiri majlis ini dengan ucapan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Ans. Okey, sebelum saya terlupa, sebelum saya terlupa, saya nak ingatkan kita ada kehadiran yang saya share dalam kolom chat. Kehadiran ni adalah untuk kita share recorded video ni dan juga slide, dan juga kita akan keluarkan e-certificate kepada peserta. Okey, akhir sekali saya ucapkan terima kasih. Bye-bye semua. Oh, betul. Okay, terima kasih semua. Tapi saya nak jawab sikit soalan. Saya nampak ada soalan. Tak apa, yang mana nak left, yang mana nak duduk tinggal tanya soalan, boleh tinggal sekejap. Okay, so ada tadi tanya soalan, kalau kita dah terbit sendiri buku yang sama, boleh ke kita terbit dengan penerbit universiti? Okay, sebab tu tadi saya cadangkan kita buat isi kandungan yang sepadat yang mungkin. Yang kita terbit sendiri tu chapter 1 sampai 3. Contoh ada 10 chapter. Kita terbit sendiri e-book, saya punya cadangan e-book bab 1 sampai bab 3 satu e-book, 4, 5, 6 satu e-book, 7, 8, 9, 10 satu e-book. So ada 3 e-book. Kombinasi 3 e-books ni jadi satu buku, tetapi kita jangan masuk dalam tu terlalu lengkap. Okay, sebab e-book kan memang kita santai dan memang kita buat kerja cepat. Bila kerja cepat ni maksudnya dia taklah complete gila lah. Okay, tak perfect. Sebab tu saya katakan e-book kalau dah cantik elok, terus je penerbit universiti. Okay, buat apa kita nak buang masa kan? So, bila dah kombinasi yang lengkap, ada improvement data yang baru, exercise yang baru, approach yang baru, topik, subtopik yang baru, kita standby satu lagi, kita masuk kepada penerbit universiti. Dia sama dengan konsep kita buat artikel. Kita kena pandai pecah-pecahkan artikel. Thesis kita tu boleh dapat beberapa artikel kan? So hasil tambah artikel kan boleh dapat artikel yang lain. Begitulah, that is about creativity, kita memecah-mecahkan juga. Dan menambah baik dalam masa sama. Janganlah copy paste sebiji sama je, tak nampak improvisation. Nanti orang akan baca, orang akan tengok kan, that is about credibility kita lah. Okay, so ada kos penerbitan ke doktor? Kos untuk di bawah penerbit universiti tiada sebarang kos. Tapi kalau terbit sendiri, of course ada kos. Kalau kita tak boleh buat sendiri, kita terpaksa upah orang. Okay, so itu saja yang saya nampak tadi. Yang lain saya rasa saya tak terlepas dah kot ya. Okay, saya takut sangat terlepas lagi, balik sedih pula tunggu 1 jam tapi saya tak jawab soalan. Alright, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak UiTM Press specifically. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Syam. Ada nak tanya ke? Doktor. Ya. Azlin ke? Doktor. Ya. Doktor,
minat macam e-book tu sebab sebelum PKP saya dah tempah buku, kemudian kiranya saya dah burn 2,000 duit saya kan, tapi student tak dapat, jadi saya pulang balik diorang, kiranya saya rugi sebab saya beli buku dah lah kan, tapi tak dapat distribute, and then student tanya lah tak ada e-book ke. Saya tak saya takut nak start tu. Jadi sebenarnya e-book tu macam kita come out dengan kita punya own module ke, lepas tu kita PDF kan dan kita bagi kat pelajar macam tu ke doktor? Betul. Tetapi e-books tu ada ISBN. Kita mulalah ISBN. Proses yang sama, 10 yang tadi saya tetap tadi. Proofread, apa semua tu tanggungjawab kita lah. Okay. Cuma dia dalam bentuk online. Dia dalam bentuk online lah. Tapi cuma kita kena belajar sedikit lah teknik dia sebab kan hackers ni pandai nak hack dia punya password. Okay, faham. Itu pun antara benda yang kita kena jaga lah. Online lah, bukanlah PDF form kan? PDF form lah. PDF form budak beli melalui online lah kan. Tak perlu hard copy, bukan dicetak. Secara secara kalian. Dr. Syam, ya. e-book ada penerbit juga ke? Boleh terbit sendiri, penerbit saya tak pasti. Tapi sekarang ada dah penerbit yang nak e-book juga. Okey, dan terbit sendirilah kalau e-book. Kalau buat penerbit better yang cantik lah doktor. okey, so e-book kita boleh buat terbitan sendiri juga Ya, boleh. Thank you. Boleh. UiTM Press pun boleh boleh terbitkan sekarang dengan UiTM Press. Oh, e-book UiTM Press boleh Saya baru dapat makluman sekarang UiTM Press pun dah boleh. Okey, terima kasih. Okay. Alright, so terima kasih kerana bersama saya. Okay, so sampai jumpa lagi. Itu sajalah kot ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Syam.